Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Fokus berita, Majlis Jamuan Negeri sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka disambut meriah di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada malam Sabtu. Majlis diserikan dengan kehadiran Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Tun Datuk Abang Hopeng serta isteri Puan Sri Datuk Amma Jumaani Tun Tuanku Bujang. Pengisian utama program dimulakan dengan persembahan pembukaan daripada Simfoni Orkestra Negeri Sarawak sebelum pelancaran buku khas 60 tahun Sarawak Merdeka bertajuk Sarawak Maju Makmur oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari. Para tetamu kemudiannya dipersembahkan dengan video montaj mengenai buku khas tersebut yang merangkumi perjalanan para pemimpin dalam membangunkan Sarawak sejak kemerdekaan pada tahun 1963. Dalam acara kemuncak pula turut diadakan tayangan sebuah filem pendek bertajuk Sayang Sarawak yang mengisahkan kehidupan 3 generasi keluarga mantan pejuang kemerdekaan Sarawak. Filem ini juga menyingkap warna-warni pahit manis, kehidupan, kesepaduan dan keharmonian rakyat Sarawak. Turut diadakan persembahan artis terkenal Bob Yusof dan artis-artis tempatan seperti Claudia Geres, Sheldon Darrell, Christine Chua, Mal Imran, Gabriel Fairuz Louis dan Nur Hijah Yahya. Selesai majlis jamuan itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari dan para tetamu kehormat beredar ke dataran perbarisan untuk menyaksikan persembahan bunga api. Juga pada malam Sabtu, kemeriahan sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka diteruskan lagi dengan persembahan mantap artis jemputan serta artis tempatan pada konsert rakyat di Padang Merdeka. Dianggarkan lebih 30,000 pengunjung membajiri pekarangan Padang Merdeka seawal jam 5 petang bagi menyaksikan konsert tersebut. Bagi pelajar yang berasal dari Limbang, Muhammad Nur Adin Nasran beritahu keterujaannya untuk menyaksikan persembahan daripada artis kegemarannya serta berharap agar Sarawak terus maju pada masa akan datang. Perasaan sangat excited sebab seperti kita tahu konsert sebegini julung kali diadakan di sini, jadi memang excited lah. Lagi satu yang paling ditunggu-tunggu adalah artis kita pada malam ni iaitu Ungu. Harapan kami atas sambutan Hari Sarawak tu supaya Sarawak tu akan lebih maju, sentiasa dirahmati dan sentiasa berjayalah pada masa akan datang. Selamat Hari Sarawak yang ke-60 tahun. Manakala Helmizul Maliki, 21 tahun yang berasal dari Kuching pula berharap agar keramaian seperti ini perlu diteruskan pada tahun depan kerana sambutan yang diterima amat memberangsangkan. Kami sangatlah gembira sebab benda macam tu jarang berlaku dari Kuching tu. Ada berlaku mungkin setahun sekali. Si tahu tahun depan kita mungkin akan berjumpa lagi atau kita lepas ya. Perasaan kami sangat gembira. Kami mau jumpa dengan Awi and Mr. President. Rock! Kami harap semoga Sarawak tu maju jaya and akan berkembang pesat di luar negara. Orang Nangga kita tu macam ni, and kami harap benda macam tu akan berlaku di tahun depan lagi. And kami sibuk benda tu macam si berulang. Macam Nur Kafizah Helmi yang berasal dari Kuching turut tidak melepaskan peluang untuk menghadiri konsert berkenaan memandangkan ini adalah pengalaman pertama buatnya. Perasaan kami masa tu dekat konsert tu kami rasa macam best lah, excited sebab tu adalah first time kami pergi ke konsert macam tu. Jadi harapan kami untuk Sarawak adalah supaya kita pun masyarakat tetap bersatu padu dan semua. Selamat Hari Sarawak. Antara artis jemputan yang membuat persembahan pada malam tersebut ialah Dato' Awi, Dola, Floor 88 dan Ungu. Selain itu, beberapa artis tempatan turut menyerikan konsert rakyat iaitu Masterpiece, Firdaus Matrang, Ramles Walter, Bob Yunus, Carrie Geres, Elizabeth Payak dan Ang Chien Chien. Dalam pada itu, para pengunjung juga disajikan dengan pertunjukan bunga api pada jam 10 malam dan 11.20 malam. Terdahulu pada hari sama, penerima-penerima pingat peringatan Jubli Intan amat terharu dan menyifatkan segala kerah tenaga yang dibuat untuk negeri dan negara dihargai oleh Kerajaan Sarawak. 5 penerima pingat pemancu peringatan terbilang Jubli Intan termasuk 46 lagi penerima pingat peringatan Cemerlang Jubli Intan Emas menerima pingat mereka dari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari di Kuching.
Pingat dan anugerah khas peringatan Jubli Intan ini dianugerahkan kepada mereka yang telah menyumbang jasa dan berkhidmat dengan cemerlang terhadap pembangunan negeri Sarawak. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat bertemu dan menemu ramah 4 pemenang pingat cemerlang Jubli Intan Emas yang memberi pelbagai reaksi dan respons. Peguam Besar Negeri Sarawak Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid berasa bertuah kerana menerima pingat tersebut dan menyifatkan ianya sangat bermakna sebagai seorang penjawat awam. Saya rasa amat bertuah dan berterima kasih kepada saya yang berhormat dan juga kepada negeri yang telah mencalonkan dan menganugerahkan anugerah yang saya rasa amat bermakna kepada saya sebagai penjawat awam for just doing my work lah, basically. Tambahnya, beliau terharu kerana kerja yang dilakukan mendapat pengiktirafan atas apa yang dilakukan untuk kerajaan negeri dengan ikhlas dan sedaya upaya untuk menaikkan nama Sarawak. Selain itu, pelakon yang juga pelawak terkenal di negeri ini, Datuk Yetni Adnan, turut senada dengan Datuk Seri Talat dengan menzahirkan rasa syukur dan bertuah kerana menerima pingat sempena dengan 60 tahun Sarawak Merdeka. Jadi itu saya merasa bertuah juga itu dengan adanya selepas 60 tahun Sarawak kita merdeka dalam Malaysia. Saya dapatlah anugerah itu. Saya merasa bangga dan berterima kasih dengan kerjaan. Saya merasa puas hati dan perjuangan sejak saya menjadi pegawai masih lagi dalam ingatan kerjaan. Sementara itu, wartawan UKAS juga sempat menemu ramah bekas petinju negara Major KM Sapok Biki yang turut menerima pingat tersebut. Katanya beliau amat berterima kasih terhadap penganugerahan pingat peringatan Jubli Intan, terutamanya dalam pencapaiannya bidang sukan. Saya amat berterima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang telah mencalon saya dengan kawan-kawan di bahagian sukan untuk menerima pingat Jubli Intan pada tahun ini, 60 tahun Sarawak Merdeka. Itu salah satu penghormatan yang amat tinggilah kepada kami sebagai bekas atlet kebangsaan yang pernah mengharumkan nama negara dan masih lagi berkecimpung dan mencurahkan bakti kepada negeri Sarawak dalam sukan yang kami ceburi. Bekas atlet wushu negara Diana Bong Siong Lin juga terkejut dan teruja dengan pengiktirafan tersebut kerana kerajaan Sarawak masih menghargai bekas atlet-atlet Sarawak. Mula-mulanya saya berasa sangat surprise because masih diingati. Saya rasa teruja kerana negeri Sarawak masih teringat dengan kami, ex-national player. Tambahnya, beliau yang kini menjadi jurulatih wushu negeri Sarawak turut berterima kasih dengan kerajaan negeri atas pencalonan dan anugerah yang diberikan terhadapnya. Laporan seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menggumbal Akta Anti Gangguan Seksual 2022 Akta 840 sebagai akta khusus untuk menangani kesalahan gangguan seksual. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata akta tersebut diharap dapat membantu mangsa untuk tampil melaporkan kejadian gangguan seksual supaya tindakan dapat diambil dengan sewajarnya. Merujuk kepada statistik yang dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM, jumlah kes gangguan seksual yang dilaporkan meningkat dari 378 kes pada tahun 2020 dan seterusnya meningkat kepada 506 kes pada tahun 2021. Jumlah kes yang dilaporkan ini adalah melibatkan kedua-dua jantina. Jangan orang lelaki fikir siap dah kena, tapi lelaki pun ada. Dan walau bagaimanapun data menunjukkan majoriti kes yang dilaporkan melibatkan wanita berbanding lelaki. Mungkin lelaki tidak mahu ataupun tidak berani ataupun merasa malu kata orang Sarawak, supan untuk melaporkan. Jadi kita buka ruang ini kepada ruang daripada segi undang-undang ini ianya adalah untuk semua jantina. Bagi negeri Sarawak sendiri pada tahun 2022 terdapat 16 kes gangguan seksual di mana 15 kes ataupun 94% adalah melibatkan gangguan seksual terhadap kaum wanita. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa merasmikan program Jerayawara Kasih KPWKM
Advokasi Anti Gangguan Seksual di Penview Convention Centre PCC Demak di Kuching pada Jumaat. Ahli Parlimen Sentubong itu menambah KPWKM turut menggesa golongan lelaki tampil membuat laporan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual agar bantuan sama adil dapat dihulurkan. Tambah beliau, majoriti kes gangguan seksual yang dilaporkan melibatkan mangsa wanita berbanding lelaki. Katanya isu ini harus ditangani dengan bersungguh-sungguh kerana ia boleh mendorong jenayah seksual yang lebih serius dan kesannya terhadap mangsa adalah negatif, termasuk trauma dan ketakutan yang berpanjangan. Paparan berikutnya, kerajaan akan terus memperkukuh dan memperkasarkan modal insan Bumiputera untuk mempertingkatkan sosio-ekonomi. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Hanifah Hajar Taib memberitahu bilangan pekerja mahir Bumiputera telah meningkat sebanyak 5.1% iaitu seramai 2.65 juta orang berbanding 2.52 juta orang pada tahun 2020. Pada tahun 2021, bilangan pekerja mahir Bumiputera telah meningkat sebanyak 5.1% iaitu 2.65 juta orang berbandingkan 2.52 juta orang pada tahun 2020. Usaha akan terus dipergiatkan bagi perluasan akses dan peluang pendidikan, menambah baik kualiti program kemahiran, meningkatkan penyertaan dalam profesional bertauliah serta perkukuh kemahiran dan kepolehpasaran gaduhan Bumiputera. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Pertukaran Dokumen Memorandum Persefahaman MOU antara Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera YPPB bersama rakan-rakan kolaborasi di Sarawak di Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Digital Village Kuching pada Jumaat. Ahli Parlimen Muka itu menambah kerajaan juga komited dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi. Mengulas lanjut, beliau menegaskan penekanan perlu diberikan bagi menyusun semula struktur ekonomi bagi mengukuhkan pertumbuhan dalam semua sektor, merangkumi sektor perkhidmatan, pembuatan, pertanian serta pembinaan. Dalam pada itu, Dato' Hanifah menyeru para pelajar serta tenaga kerja sedia untuk merebut peluang meningkatkan diri sendiri dan menjadi terus relevan dalam era teknologi digital ini. Dalam majlis itu, beliau bersama Timbalan Menteri Perancangan, Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap pengerusi Tegas Dato' Lenta Lev Saleh telah menyaksikan pertukaran dokumen MOU antara YPPB dengan Sentex, Petroscience, Universiti Teknologi Sarawak UTS dan Tegas. Manakala Majlis Islam Sarawak MIS bersama Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM bakal menganjurkan program Istima Ilmuwan Islam Antarabangsa 2023 selama 2 hari pada 25 dan 26 Julai ini. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, program ilmuwan bagi mengisi acara sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka itu dijadualkan bermula dari jam 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Kompleks Islam Sarawak. Majlis perasmiannya dijangka akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari pada 25 Julai jam 3 petang. Program tersebut katanya akan menjadi wadah untuk para ilmuwan Islam berbincang tentang isu-isu kontemporari, peranan serta cabaran dalam menangani permasalahan masyarakat moden termasuk kepentingan jati diri masyarakat dalam menghadapi cabaran digitalisasi. Jadi ini antara acara yang akan melibatkan ilmuwan Islam daripada luar negara bersama-sama dengan ilmuwan Islam daripada Malaysia mengambil serta dalam istimewa tersebut. Majlis Islam Sarawak sentiasa berusaha untuk mengangkat martabat ilmu serta kepentingan peranan ilmuwan Islam dalam pembentukan dan kemajuan negara dan negeri serta yang akan mencorakkan pemikiran dan budaya masyarakat. Lantaran itu, penerapan nilai dan ketinggian ilmu kepada ummah adalah sejajar bagi menyokong hasrat kerajaan bagi mencapai matlamat Malaysia Madani dan khususnya untuk kita di Sarawak untuk menjadikan matlamat Sarawak maju makmur seperti yang sedang diusahakan oleh kerajaan Sarawak dinikmati oleh rakyat Sarawak secara keseluruhannya. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Pejabat MIS di Kuching baru-baru ini. Menjelas lanjut, beliau memberitahu pengisian utama bagi program tersebut adalah pembentangan 7 kertas kerja oleh pembentang-pembentang dari seluruh dunia serta diskusi oleh 3 ahli panel jemputan. Dan pembentang-pembentang kertas kerja ini datang daripada seluruh dunia.
Selain daripada ilmuwan Islam kita daripada Malaysia, daripada institusi pengajian tinggi di Malaysia, daripada pusat-pusat ilmuwan Islam di Malaysia, kita juga menjemput pembentang kata kerja daripada United Kingdom, daripada Indonesia dan juga daripada Singapura. Kita juga ada 3 acara iringan yang dilangsungkan bersama-sama sepanjang istimewa ini diadakan. Pertamanya ialah pada sehari lebih awal, iaitu pada 24 hari bulan Julai, akan diadakan kuliah umum di Dewan Komplek Islam Sarawak juga pada 24 hari bulan Julai pada pukul 9 pagi. Dan keduanya, acara ringan kita ialah Forum Bicara Adin yang akan dilangsungkan pada 25 Julai selepas solat Maghrib dan Isyak di Masjid Al-Abiyad, Matang Jaya. Yang acara iringan yang ketiga ialah pameran yang akan diadakan sepanjang pada istimewa itu diadakan di Dewan Komplek Islam Sarawak. Selaras dengan program sama, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi turut memaklumkan bahawa Premier Sarawak juga akan menyempurnakan simbolik pelancaran 2 buku berjudul Kitab Pedoman Ibadat karangan Daud Abdul Ghani dan Salah Faham Sains dan Agama karangan Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Yusof Uthman pada majlis perasmian itu kelak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari hari ini, saksikan kemeriahan Majlis Jamuan Negeri sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di bangunan Dun Sarawak pada malam Sabtu. #Menyebab Fakta, salam KAS.